Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tingkatan 1? Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kelas sains. Masih lagi dalam tajuk pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, hari ini apa yang akan kita lihat adalah kita akan lihat penggunaan alat pengukur, kejituan, kepresisan, kepekaan dan ralat. Okey. Okey, ni unit biasalah untuk pengukuran panjang. Apa dia panjang? Panjang adalah jarak di antara dua titik. Okey, ni unit ni awak dah belajar sekolah rendah pun. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter 100 sentimeter. 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Okey, sekolah rendah dah belajar. Okey, pengukuran panjang boleh dalam bentuk diameter. Okey. Ni alat untuk mengukur diameter, angkut dalam, untuk mengukur diameter dalam sebuah objek. Ni contohnya ni dalam bika contohnya. Nak mengukur diameter bika kita gunakan angkut dalam. Okey. Kemudian angkut luar, mengukur diameter luar sebuah objek. Panjang juga boleh diukur dalam bentuk garis lurus. Okey. Baris meter lah yang kita gunakan, kita pengukur alatnya. Dan akhir sekali dalam bentuk garis melengkung. Okey, garis melengkung, apa alat yang kita gunakan? Tali dan pembaris. Okey. Okey, ini kita tengok cara mengambil bacaan pula. Untuk mengambil bacaan, mata awak mestilah berada terletak tepat 90 darjah daripada permukaan alat pengukur. Contohnya di sini pembaris, pitukur dan lain-lain lah. Okey, untuk mengambil bacaan yang tepat, mengambil bacaan yang betul, mata mesti kedudukannya 90 degree, 90 darjah, tepat dekat atas, macam tu, macam yang ditunjukkan oleh gambar ajar ni lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Jitu tepat. Jitu tepat samalah. Okey, apa alat pertama? Alat pertama yang kita gunakan adalah angkop vernier. Okey, angkop vernier. Angkop vernier, alat dia macam ni rupa dia. Saya ada pegang angkop vernier live dekat sini. Okey, angkop vernier digunakan untuk apa? Untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Bahagian terkecil bacaan angkop vernier adalah 0.001 cm atau 0.1 mm. Bacaan terkecil dia. Oleh itu angkop vernier lebih jitu, maksudnya dia dapat mengambil bacaan yang sangat kecil, yang kecil. Berbanding dengan pembaris yang hanya dapat mengukur bacaan terkecil sehingga 1 mm. Kalau pembaris, satu senggat tu mewakili 1 mm. Itu yang paling kecil. Tapi kalau angkop vernier, kita boleh ukur dengan bacaan terkecil sehingga 0.1 mm. Okay, maksudnya memang sangat kecil lah. Ni angkop vernier yang saya ada. Okey, saya ada ni live angkop vernier. Okey, ni alat dia yang samalah macam dalam teks awak ni. Tapi alat ni sayangnya dah agak berkarat . So saya tak boleh laraskan ni ke bawah. Saya tak boleh laraskan yang bahagian ni ke bawah. Okey, sepatutnya dia boleh laraskan beginilah macam dalam gambar ni dia boleh turunkan bawah tapi yang saya pegang ni dia dah statik sebab belakang dia dah berkarat so dia melekat nampak berkarat. Okey. Okey, angkop vernier digunakan. Okey dah.
Okey, ini cara penggunaan dia angkut bina ni dia ada bacaan, dia ada 2 skala Kalau awak nanti berpeluang masuk dalam makmal, boleh pegang angkut bina ni, nanti awak boleh tengok live lah macam mana bacaan skala angkut bina. Okey, skala angkut bina terbagi kepada 2 skala, iaitu yang pertama skala utama dan yang kedua adalah skala bina. Skala utama mana, skala bina mana? Okey, ni skala utama ni yang berada dekat sini macam pembaris ni. Ni skala utama. Okey, manakala skala bina adalah berada pada benda yang boleh laras ni. Ni boleh dilaras ya. Sekejap saya sedang mencari. Okey, ini yang saya cari. Okey. Ni bacaan yang ni yang boleh laras. Yang boleh laras ni adalah skala bina. Yang boleh laras ni skala bina. Okey, so macam mana kita nak ambil bacaan untuk angkut bina ni? Okey. Kita tahu yang ini adalah skala utama dan yang ini adalah bahagian skala bina. Okey, macam mana nak ambil? Okey, katalah ini adalah ini adalah benda yang awak nak ukur. Katalah ini adalah diameter luar. Okey, sebuah bika diameter luar sebuah bika. Okey, dia nak ambil ini bika. Ini bika awak, dia nak ambil diameter luar. Macam mana nak ambil diameter luar? Dia kepit. Dia angkut dekat luar sini, kat bahagian ni untuk mengukur diameter dia. Kemudian apa yang dia buat? Okey, bacaannya adalah ini yang didapati. Yang ni dia besarkan skalanya. Okey, yang pertama kita ambil bacaan skala utama dahulu. Yang pertama ambil bacaan skala utama dahulu. Iaitu 3/1/2. Okey, bacaan skala utama dia menunjukkan bacaan 3/20. Macam mana nak tahu 3/20? Okey. Dia punya senggat ni hampir selari dengan senggat kosong skala bina ni. So kita ambil 2 dekat sini lah. Kemudian bacaan skala utama ditambahkan kepada bacaan skala bina. Okey, skala bina nak ambil bacaan macam mana pula? Okey, skala bina ni mewakili 0.02. Okey, macam mana nak dapat bacaan 0.02? Awak perhatikan dalam banyak-banyak senggat yang di atas dan di bawah ni, kita pilih satu senggat yang paling parallel, yang paling selari atas dan bawah. Okey, so kita perhati satu-satu. Yang ni tidak tepat. Yang ni tak tepat, tak ada. Okey. Yang paling tepat nampaknya di sini. Ni. Di sini maksudnya atas dengan bawah dia bertemu. Atas dan bawah dia bertemu. So kita ambil bacaan dia 0.01. So di sini 0.02. So bacaannya 3/20 tambah 0.02. Okey, tadi sekali lagi saya ulang macam mana dapat 3/20. Okey, bacaannya adalah bacaan yang hampir selari dengan senggat sifar skala bina. Okey. So kita ambil 3/20 tambah 0.02. Kita ambil bacaan garis atas dan bawah yang paling selari. So 0.02. So kita tambahkan 3/20 dengan 0.02. Kita dapat bacaannya 3/22 cm. Okey, bacaannya kita ambil dalam 2 titik perpuluhan. Okey. Kita tengok pula seterusnya. Kita berkenalan dengan ralat. Okey. Ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Ya. Contohnya terdapat ralat sifar pada alat pengukur, ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran atau faktor persekitaran. Okey, ralat sifar boleh ditentukan apabila angkut bina dirapatkan.
Okey, ralat sifar boleh ditentukan apabila angkut binian dirapatkan. Macam ni lah, yang macam saya tunjuk tadi ni angkut binian saya tak boleh buka ni memang rapat lah. Okey. So bagaimana? Untuk menentukan ralat sifar positif, ralat sifar dibaca dari tanda kosong pada skala binian di sini ya. Ini skala binian. Untuk menentukan ralat sifar negatif, ralat sifar dibaca dari tanda 10 pada skala binian. Okey, 10 di sini. Okey. So macam mana? Ralat sifar positif dia kata baca pada tanda kosong. Tanda kosong pada skala binian. So tanda kosong di sinilah. Ralat sifar positif maknanya di sini dia kata 0.03. Okey, di sini dia kata ralat sifar negatif dibaca dari tanda 10 pada skala binian. Dibaca dari tanda 10 maknanya daripada sini. Daripada sini 10 kita tengok mana yang paling selari atas dan bawah. So kat sini dia kata garis yang ke-6. Baca dari sini kalau tadi ni kita baca dari kosong dari sini. Skala binian kita baca dari kosong, 0, 1, 2, 3. Ini awak boleh tengok buku teks kalau awak rasa kat sini tak nampak, awak boleh tengok buku teks awak. Okey, buku teks tingkatan 1 muka surat. Okey, kita ada dalam muka surat 22. Okey, muka surat 22. Okey, so dia kata di sini ralat sifar positif ni baca daripada sini 0.01, 02, 03. Dia dapati 03 ni yang paling selari atas dan bawah. Atas dan bawah dia bertemu. Okey, manakala ralat sifar negatif dia ambil daripada skala binian juga tapi dari bacaan 10. Okey, dia ambil daripada kanan ke kiri. Okey, dia ambil daripada 10 tu dia dapati garis yang ke-6 adalah garis yang paling selari atas dan bawah. Okey, so kita katakan ralat negatif dia adalah sebanyak negatif 0.06. So dia kata untuk mendapatkan bacaan sebenar, ralat sifar perlu diambil kira. Apa dia ralat sifar? Bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut binian tolak ralat sifar. Okey. Okey Okey, kat sini. Okey, kat sini tadi kita dah tengok angkut binian. Angkut binian. Okey, tadi selain daripada angkut binian, kita ada juga tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas. Dia lagi kecil bacaan dia boleh ambil, senipis bacaan kertas dia boleh ambil. Rambut kecil dan lain-lain lagi. Bahagian terkecil bacaan tolok skru micrometer ialah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Okey, tengok dekat sini tadi. Okey, kalau tadi ni 0.1 mm. Ni lagi hebat dia 0.01. Oleh itu, tolok skru micrometer adalah lebih jitu daripada angkut binian dan pembaris. Dia lebih tepatlah bacaan dia. So kita tengok macam mana kita nak ambil bacaan pada tolok skru micrometer. Okey, macam angkut binian tadi, kita ada dua skala, skala utama dan skala binian. Sama juga dalam tolok skru micrometer, kita juga ada dua skala, iaitu skala utama dan juga skala binian juga.
Okey, sekarang dia kata skala macam mana nak ambil bacaan. Okey, bacaan tolak skru mikrometer yang ditunjukkan di sini. Dia berikan contoh di sini 3.50. Okey, mana nak dapat 3.5? Okey, 3 adalah pada skala utama 3. Okey, dekat sini adalah perpuluhan 5. Okey, so 3.50. Maksudnya dekat sini 3.5. Okey, tambah 0.38. Mana nak dapat 0.38 Okey, sebenarnya dekat tolak skru mikrometer ni, okey saya buatkan ni. Tolak skru mikrometer ni dekat ni dia sebenarnya bulat dia bulat. Okey, awak nampak ni dia bulat. Okey, dia bulat dan dia ada bacaan. Dia ada bacaan dia. Dia bulat di sini. So, okay, inilah yang saya kata bulat tadi. Okey, jadi macam mana awak nak ambil bacaan dia? Okey, kita ambil bacaan ni 0.30 Dia dah di sebelah sana tu dah ada dia punya bacaan. So kita ambil kat sini 0.30, 32, 33, 34. Ni 0.35, 6, 7. Kita dapati 0.38 ni yang paling selari dengan garisan ni. Kita ambil bacaan yang paling selari dengan garisan ini. Okay, so kita dapati ini adalah jatuh pada 0.38. Okay, ini adalah dalam mm. So 0.38, 3.50 tambah 0.38. Jadi jawapannya adalah 3.88 mm. Okay. Okay, kalau tadi dalam angkut B-nya ada ralat sifar. Okey, kat sini angkut tolak skru mikrometer dia ada ralat parallax. Ralat parallax ni ralat yang disebabkan oleh kedudukan mata pembaca. So bila kita nak ambil bacaan tolak skru mikrometer ni, bacaan kita punya ni kita kena tengok kita punya mata ni kena 90 darjah di sini. Di sini macam gambar ni lah. Dia mesti 9, kita tak boleh tengok daripada atas ataupun daripada bawah. Mesti tengok di sini supaya tepat bacaan kita. Okey, so kita tengok macam mana. Ni di sini ada ralat sifar juga. Tolak skru mikrometer boleh ditentukan apabila rahang tolak skru mikrometer ditutup sepenuhnya. Okey. Ni ditutup saya tunjukkan ini adalah keadaan di mana rahang dia ditutup sepenuhnya. Okey. Kita boleh buka. Ni awak buka. Dan kalau nak tengok ralat sifar dia, nak tentukan ralat sifar, dia punya ni mesti ditutup. Rahang dia mesti ditutup. Okey. So kalau kita tengok di sini betul-betul selari dengan garis tadi, garis yang pada skala utama ni. Kita kata dia tiada ralat sifar. Kat sini adalah ralat sifar positif 0.01 mm. Bacaan dia dekat sini ralat sifar positif. Okey, dia dibaca daripada sini Okey. Daripada kosong lah. Tapi kalau ralat sifar negatif, dia dibaca di belakang kosong. Ni contohnya. 0.01 negatif 0.02. Kalau ralat sifar positif, dia baca daripada atas sini. Daripada atas sini. Ralat sifar negatif, dia bacaan dia punya kedudukan selari ni terkena pada bacaan dari bawah. Okay. So ni negatif 0.02. Okay. So untuk mendapatkan bacaan sebenar tolak skru mikrometer, ralat sifar perlulah diambil kira. Kita kena tolak ralat sifar. Tak kisahlah ralat sifar negatif atau ralat sifar positif, kita kena tolakkan. Kita kena buang bacaan ralat sifar tu Okey, sama juga macam tadi saya nak ni. Ni sama juga. Okey, bacaan kalau kita dapati, kita rapatkan angkut B-nya tu.
tadi angkut bina kan. Kalau kita dapatkan angkut bina, bacaan dia ni kita dapati ada ralat sifar positif ataupun ralat sifar negatif. So nanti bila kita ambil bacaan angkut bina, kita kena tolakkan ralat sifar tu. Tak kisahlah ralat sifar positif atau negatif, kita kena tolakkan. Sama juga dengan bacaan tolok skru mikrometer. Kalau kita dapati, kita rapatkan dia punya rahang ni, kita dapati ada ralat sifar positif atau ralat sifar negatif, kita kena buang bacaan dia tu ya. Okey, saya harap semua jelaslah bagaimana nak kira, nak ambil bacaan bagi angkut bina dan tolok skru mikrometer. Kalau angkut bina, kita ambil bacaan skala utama dulu di sini. Okey. Okey, skala utama dahulu. Skala utama. Kemudian barulah kita tambahkan dengan skala bina. Sama juga macam tolok skru mikrometer, kita ambil bacaan skala utama dulu di sini 3.5, barulah ditambahkan dengan skala bina. Okey. Dan jika kita rapatkan alat kita yang kita gunakan tadi, rapatkan rahang tolok skru mikrometer ataupun angkut bina, kita dapati ada ralat sifar positif atau ralat sifar negatif, kita kena tolakkan bacaan dia ya. Okey, itu saja. Okey. Sebelum saya tamatkan hari ini, saya nak buat sikit lagi bagaimana kita nak ukur jumlah permukaan yang diliputi oleh objek. Okey. Kita nak buat aktiviti menganggar luas dengan menggunakan kertas graf. Okey, apa yang awak kena buat? Okey. Yang ni saya tak buat demo sebab saya tak pegang kertas graf sekarang. Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan step by step yang macam mana. Okey, ni saya ada kat sini contohnya lah ni. Contohnya apa okey, makanan makanan. Ataupun nanti saya nak awak buat daun Awak boleh ambil daun yang agak lebar. Kemudian awak tekapkan daun tersebut di atas kertas graf. Contohnya katakanlah ini adalah kertas graf awak. Okey. Dan ini adalah daun. Ini adalah kertas graf, ini adalah daun. So saya nak awak buat apa? Awak tetapkan bentuk daun ni, awak tetapkan kat atas kertas graf, lukiskan bentuk daun dengan saiz sebenar dalam kertas graf, janganlah besar sangat. Saiz daun tersebut mesti tidak melebihi besar kertas graf awak. Okey. Yang ada petak yang ada grid pastikan saiz daun yang awak ambil tidak melebihi saiz kertas graf yang ada grid lukisan ni. Kemudian apa yang awak perlu buat, saya kata awak tekapkan daun awak di atas kertas graf, lukiskan exactly bentuk daun asal tu So then what you have to do adalah kirakan setiap kotak, kita ambil kotak ni kotak yang ni 5x5 ini. Okey, maksudnya kirakan kotak, okey, tandakan pada setiap segi empat sama yang mempunyai luas lebih daripada 1/2 cm persegi. Contohnya ni. Ini 1 cm lah. 1 cm. Okey, ni 1. Okey, kita tik ni penuh. Yang ini lebih daripada separuh ya, kita tik sebab lebih separuh, more than half. Yang ini kita tak boleh tik sebab apa? Dia hanya meliputi sikit je ni. Kurang separuh, sikit lagi nak separuh. Tapi kita tak boleh tik. Ni lebih separuh, yes. Okay, tik. Yang ni pun kena sipi-sipi sikit je. Jangan tik sebab dia sikit je. Tak sampai separuh. Ini pun tak sampai separuh. So, lepas tu apa yang perlu awak buat? Awak kirakan petak yang awak tandakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 cm persegi. So inilah anggaran luas. Kalau saya suruh awak buat daun tadi, daun lah anggaran luas daun. Yang ni mungkin anggaran luas bunga, okay? Kita tak tahu dia bentuk apa bunga ke apa-apa Maksudnya kita nak menganggarkan luas bentuk yang dia bukannya poligon dia tak ada segi.
Kita buat anggaran saja di atas kertas draft. Okey. Sama juga macam bulatan Okey. Okey, saya rasa sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Okey, kita dah belajar tentang alat untuk mengukur panjang. Okey, alat yang mana yang dapat mengukur dengan kejituan yang lebih tepat iaitu tolok skru mikrometer dan angkut linear. Dan akhir sekali kita juga dah belajar ni cara untuk menganggar luas. Okey, dengan menggunakan kertas draft. Okey. Saya harap yang ni cara menganggar luas ni awak boleh gunakan kertas draft. Saya nak awak buat dan tampalkan dalam buku log buku panjang tu. Okey, selain daripada buat tugasan menganggar luas, tugasan menganggar luas ni ada dalam buku teks awak muka surat 27. Awak boleh rujuk muka surat 27. Okey. Okey, saya nak bagi pilihan lagi. Kalau awak tak nak gunakan daun, daun boleh. Awak boleh gunakan tapak tangan awak. Awak boleh gunakan tapak tangan awak. Tekapkan tapak tangan awak di atas kertas draft. Lukiskan bentuk tapak tangan ni, bentuk tangan kita. Lukiskan di atas kertas draft. Awak tekap begini. Awak lukiskan, kemudian tikkan macam mana saya dah ajar tadi. Tandakan kotak yang melebihi separuh. Sama ada dia 1 atau lebih daripada separuh. Kalau sikit dengan tik. Kemudian kira jumlah kotak yang kita tik. Awak boleh buat sama ada daun ataupun tapak tangan. It's up to you. Apa-apa boleh. So itu dalam muka surat 27 awak boleh rujuklah. Buku teks muka surat 27. Selain daripada itu, saya juga nak awak buat praktis formatif 1/4. Buku teks muka surat 28. Soalan yang nombor 2. Ini praktis formatif 1/4 muka surat 28. Sini. Di sini yang soalan nombor 2 tu saya dah terangkan tadilah. Awak boleh gunakan sama ada tapak tangan ataupun daun. Soalan nombor 1 tu buat. Soalan nombor 3 pun jawab juga. Soalan 1 dan 3 jawab. Soalan nombor 2 buat di atas kertas draft. Tugasan awak tak banyak hari ni, sikit je Praktis formatif 1/4. Di samping tu awak dah boleh lengkapkan nota modul yang saya bagi. Nanti saya akan WhatsApp sampai muka surat berapa sebab saya tak bawa pula modul ke sekolah hari ni. Nanti saya akan WhatsApp untuk nota modul awak perlu buat sampai muka surat berapa. Setakat ini sahaja kelas saya. Saya mohon sangat-sangat awak boleh kontak saya, WhatsApp saya, teks saya kalau awak ada masalah, tak faham tak tahu macam mana nak buat jangan pening-pening. Terus tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.